Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Siti Nur Aisyah binti Syekh Tahir di 17310030. InsyaAllah hari ini saya akan menerangkan slide saya yang bertajuk Tafsir Surah Al-Isra daripada ayat pertama hingga ayat ke-10. Taib, adalah lebih baik sebelum kita terus ke tafsir ayat, adalah lebih baik untuk kita mengenali apa itu surah Al-Isra, mengenali latar belakang surah Al-Isra. Al-Isra artinya berjalan malam. Dan surah ini ialah surah yang ke-17 di dalam Al-Quran. Surah ini mengandungi 111 ayat dan terletak di juzuk 15, yakni juzuk yang paling tengah-tengah dalam Al-Quran. Dan surah ini juga diturunkan di Mekah. Okey. Surah ini merupakan surah sebelum surah Al-Kahfi dan juga selepas surah An-Nahl. Diambil nama Al-Isra untuk surah ini khusus sempena peristiwa keberangkatan Rasulullah SAW ke bumi Palestin pada malam Isra Mi'raj. Bila kita baca helaian pertama surah ini, kita ataupun seseorang itu dapat meramalkan bagaimana bumi Baitul Maqdis itu akan menyaksikan kerosakan kedua yang dilakukan oleh Yahudi selepas apa yang mereka melakukan kepada Rasulullah. Juga musafir baginda yakni Rasulullah ke sana seolah-olah sebuah motivasi agar para pejuang beriman bersiap sedia untuk membebaskan bumi pertemuan baginda dengan arwah seluruh anbiya di sana, yakni di Palestin. Surah ini kalau kita amati dengan teliti, ia benar-benar menghidangkan kepada pembacanya mengenai bekalan dan juga formula kemenangan atas bangsa perosak Yahudi Zionis ini. Juga di samping bernama Al-Isra, surah ini juga dikenali sebagai Bani Israel. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah berkata bahawa ada 15 ayat dalam surah ini yang merumuskan isi kandungan kitab suci Taurat, yakni kitab yang dibawa oleh Nabi Musa alaihi salam. Okey, kita pergi ke ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Dan maksudnya, Maha Suci Allah yang telah menjalankan hamba-Nya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Al-Haram di Makkah ke Masjid Al-Aqsa di Palestin, yang kami berkati sekelilingnya untuk memperlihatkan kepadanya tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran kami. Sesungguhnya Allah jualah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Okey, tafsir surah ini. Pertamanya, surah ini dimulai dengan perkataan Subhanallah yang bermaksud Maha Suci Allah, yang dikatakan bahawa apa yang diperbuatnya maha tinggi dari kekuatan alam. Maha Suci Allah, dialah yang membelah laut untuk Musa menghamilkan Maryam serta melahirkan Isa tidak kerana persetubuhan dengan lelaki. Dan sekarang, yakni pada malam itu, Maha Suci Allah dia jugalah memperjalankan Muhammad ke masjid yang jauh di malam hari. Kata penegas yang ketiga di ayat ini ialah menyebut Muhammad itu sebagai hamba-Nya, yakni hamba-Nya yang boleh diperbuatnya menurut apa yang dikehendakinya. Rasulullah ataupun nama penuhnya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim Al-Quraisy Al-Adnani pada malam hari itu dari Masjidil Haram dari Mekah ketika beliau keluar dari rumah Ummu Hani. Kemudian Allah memperjalankannya dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis. Muhammad SAW mengkhabarkan bahawa Allah telah mengumpulkan seluruh Nabi di Masjidil Aqsa itu dan beliau menjadi imam solat bagi mereka kerana beliau merupakan imam para Nabi serta penutup bagi segala Nabi. Kemudian beliau naik ke atas langit demi langit
Setiap langit beliau menemukan penghuninya hingga sampai pada Sidratul Muntaha. Di sisinya ada syurga Jannatul Ma'wa. Lalu beliau dinaikkan hingga dapat mendengar gorisan pena-pena. Okey, dikatakan kat sini ada beberapa pendapat ulama. Ada yang mengatakan Rasulullah ini dia pergi Isra', iaitu daripada rumah Ummu Hani tu di Mekah tu, dia menuju ke Masjid Al-Aqsa tu dengan dirinya, iaitu dengan tubuh dan rohnya. Manakala dia mi'raj ke atas langit dengan rohnya sahaja. Tetapi ada juga pendapat yang mengatakan bahawa Rasulullah pergi melalui mimpi, iaitu pergi melalui rohnya. Dan kita pun sedia maklum bahawa mimpi para nabi itu adalah benar belaka, tiada mainan syaitan. Okey, dan dikatakan beliau naik ke atas langit demi langit. Setiap langit beliau menemukan penghuninya. Penghuninya yang dimaksudkan di sini ialah beliau baginda bertemu dengan para nabi yang duduk di atas tingkat langit yang berbeza-beza. Okey. Dan apabila sampai di Sidratul Muntaha, di situlah tempat baginda mendapat wahyu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan wahyu yang diterimanya itu adalah perintah menunaikan solat, yang pada asalnya ialah 50 rakaat, kemudian dikurangkan menjadi 5 rakaat sehinggalah hari kiamat. Okey, seterusnya kita pergi ke ayat yang kedua. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. Maksudnya, dan kami telah memberikan Nabi Musa kitab Taurat, dan kami jadikan kitab itu petunjuk bagi Bani Israel, serta kami perintahkan mereka, janganlah kamu jadikan yang lain daripadaku sebagai Tuhan, untuk menyerahkan urusan kamu kepadanya. Dan tafsir surah ini mengatakan Rasulullah SAW telah dipanggil menghadap Allah secara Isra' dan Mi'raj, dan kepadanya telah diturunkan Al-Quran serta difardukan solat 5 waktu. Namun sebelum Rasulullah menghadap Allah ketika peristiwa Isra' Mi'raj ini, ketika zaman Nabi Musa juga telah dipanggil menghadap Allah di lereng Gunung Tur Sina. Dan kepada Nabi Musa juga telah diturunkan wahyu, iaitu Taurat, iaitu petunjuk bagi Bani Israel. Dan mengenai ayat ini ialah tafsir ayat ini mengatakan ianya ialah kurniaan Allah kepada dua umat, iaitu umat Islam dan juga Bani Israel. Serta tafsir ayat ini mengatakan ia adalah penjelasan rahsia dari penurunan kitab-kitab, iaitu untuk memberikan manusia petunjuk menuju peribadatan kepada Allah dan mentauhidkannya dalam ibadah. Okey, ayat yang ketiga pula. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. Maksudnya, wahai keturunan orang-orang yang telah kami bawa bersama-sama dengan Nabi Nuh di dalam bahtera, sesungguhnya ia adalah hamba yang bersyukur. Okey, meskipun ada Bani Israel itu didatangi Nabi Musa, dan seluruh manusia itu pula didatangi oleh Nabi Muhammad, namun kalian semua ini adalah daripada satu keturunan juga, iaitu daripada keturunan penumpang bahtera Nabi Nuh. Okey, menurut beberapa tafsir yang dipercayai, pangkal ayat ketiga ini berisi seruan ataupun panggilan kepada umat-umat yang telah didatangi Muhammad dan Musa, bahawa mereka adalah satu keturunan tunggal kapal tempat penumpang. Okay, Nuh dan keluarganya diselamatkan dengan bahtera. Mereka lah yang dibiarkan hidup kerana Nuh adalah hamba Allah yang berterima kasih, iaitu hamba Allah yang bersyukur. Adapun semua yang waktu itu telah tenggelam di landa taufan.
Maka supaya syariat perintah Allah jadi pimpinan kepada anak cucu penumpang bahtera itu, diutuslah kembali rasul-rasul dan nabi-nabi. Di antaranya juga yang diutuskan itu juga ialah Musa, yakni kepada Bani Israel, dan penutupnya ialah Muhammad yang dipanggil Isra Mi'raj pada malam yang bahagia itu. Dan dikatakan kat sini menurut Ibnu Mardawaihi yang diterimanya dari Abdullah bin Zaid Al-Ansari, Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak ada bersama Nuh melainkan 4 orang anak, iaitu Ham, Sem, Yufis dan Kusi. Dan dari keempat anak itulah turunnya sekalian makhluk. Dan dari keempat anak itu jugalah berkembangnya manusia. Okey. Seterusnya ayat yang keempat. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. Maksudnya, dan kami menyatakan kepada Bani Israel dalam kitab itu, sesungguhnya kamu akan melakukan kerosakan di bumi Palestin 2 kali, dan sesungguhnya kamu akan berlaku sombong angkuh dengan melampau. Okey, telah dinyatakan oleh Allah di dalam kitab yang diturunkan pada mereka, yakni Bani Israel, akan membuat kerosakan di bumi sebanyak 2 kali. Lepasnya Bani Israel ni dari perhambaan Fir'aun di Mesir kerana pemberian Allah tidak menyebabkan mereka semua ni bertambah tekun mentaati Allah, tetapi membuatkan mereka bertambah menyombong dan angkuh. Bahkan mereka membusungkan dada di hadapan segala bangsa di dunia ini dan mengatakan bahawa mereka itu kaum yang Allah pilih, kaum yang istimewa. Juga menurut keterangan sesetengah ahli tafsir, kerosakan yang pertama mereka timbulkan setelah mangkat raja-raja mereka yang besar adalah yakni Daud dan Sulaiman. Manakala kerosakan yang kedua adalah lancangnya tangan mereka membunuh nabi-nabi. Dan di antara nabi yang hampir terbunuh itu ialah Nabi Isa alaihissalam. Okey, Toib, kita ke ayat seterusnya, ayat ke-5. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. Maksudnya, maka apabila sampai masa janji membalas kederhakaan kamu kali yang pertama dari 2 kederhakaan itu, kami datangkan kepada kamu hamba-hamba kami yang kuat gagah dan amat ganas serangannya. Lalu mereka menjelajah di segala ceruk rantau, membunuh dan membinasakan kamu. Dan sebenarnya peristiwa itu adalah satu janji yang tetap berlaku. Okey, tafsirnya. Kesalahan dan kerosakan paling besar ialah kerana ketika itu telah ada mereka yang menyembah berhala. Okey, Yushria, yakni Raja Yahuda, dialah antara yang berusaha untuk menyatukan kembali persembahan kepada Allah, yakni ketaatan kepada Allah, serta telah memecahkan berhala-berhala itu. Namun kekuasaan Fir'aun di Mesir adalah lebih kuat daripadanya, dan akhirnya Yushia telah tewas ketika cuba melawan Fir'aun di dalam sebuah peperangan. Demikianlah berganti-ganti hamba-hamba Tuhan yang gagah bermaharajalela di negeri itu. Bermula daripada Fir'aun di Mesir, Nebukadnezar di Babil, Cyrus dari Persia, dan Iskandar dari Macedonia, dan seterusnya bangsa Romawi. Dan ketika Allah mengutuskan Nabi Isa ke Palestin di bawah kuasa bangsa Romawi. Beginilah akibat kerosakan pertama yang telah mereka lakukan di muka bumi. Firman Allah yang mengatakan, dan itulah ketetapan yang pasti terjadi. Maksudnya kat sini ialah apa yang terjadi pada kali pertama merupakan kerosakan dan penghancuran
beserta sebab-sebabnya merupakan janji Allah yang pasti terjadi. Kemudian dia penuhi kerana dia telah memutuskan dan mengkhabarkan keputusannya pada kitab mereka. Okey. Kemudian ayat yang ke-6. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. Maksudnya, kemudian setelah kamu bertaubat, kami kembalikan kepada kamu kekuasaan untuk mengalahkan mereka, dan kami beri kepada kamu dengan banyaknya harta, kekayaan dan anak pinak, serta kami jadikan kamu kaum yang lebih ramai pasukannya. So, tafsir untuk ayat ini ialah firman Allah Ta'ala yang mengatakan, kemudian kami berikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka. Maksudnya, setelah bertahun-tahun yang panjang, Bani Israel ni hidup di bawah penindasan, terusir, muncullah keinginan dan permintaan untuk pengangkatan seorang raja yang dapat memimpin mereka. Sebagaimana telah dijelaskan dalam surah Al-Baqarah. Mereka berjihad bersama Nabi Daud dan serta Nabi Daud telah berhasil membunuh Jalut ketika itu. Dan inilah adalah maksud daripada ayat, kemudian kami berikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka. Seterusnya, firman Allah yang mengatakan kami membantumu dengan kekayaan dan anak pinak, dan kami jadikan kamu kelompok yang lebih besar. Maksudnya kat sini ialah kelompok yang lebih besar ni ialah mempunyai pasukan yang paling banyak dalam peperangan, mempunyai banyak harta dan juga anak keturunan. Dan juga maka muncullah ketika itu sebuah negeri yang dapat memimpin dunia pada masa zaman Daud dan Sulaiman alaihissalam. Seterusnya ayat yang ke-7. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. Maksudnya, jika kamu berbuat kebaikan, maka faedah kebaikan yang kamu lakukan adalah untuk diri kamu. Dan jika kamu berbuat kejahatan, maka kesannya yang buruk berbalik kepada diri kamu juga. Oleh itu, apabila sampai masa janji membalas perbuatan derhaka kamu kali kedua, kami datangkan musuh-musuh kamu untuk memuramkan muka kamu dengan penghinaan dan keganasannya, dan untuk memasuki Masjid Baitul Maqdis sebagaimana mereka telah memasukinya pada kali pertama, dan untuk menghancurkan apa sahaja yang mereka telah kuasai dengan sehancur-hancurnya. Okey, tafsir ayat ini mengatakan demikian jelaslah jaminan yang diberikan Allah kepada mereka. Namun begitu, lama-kelamaan janji-janji mereka kepada Allah itu satu persatu mereka ingkar. Ayat-ayat Allah mereka tolak, nabi-nabi mereka, bahkan nabi-nabi juga mereka bunuh tanpa sebab. Dan paling teruk ada yang terang benderang mengaku bahawa hati kami sudah tertutup untuk beriman kepada Allah. Kerosakan kedua yang dibawa oleh Bani Israel adalah perpecahan yang paling hebat dalam sejarah agama. Kerana bencinya mereka kepada Nabi Isa dan Maryam, mereka tuduh dengan pelbagai tuduhan yang hina. Manakala pengikut-pengikut Nabi Isa ni menentang tuduhan mereka. Akan tetapi, mereka menentangnya kerana memandang bahawa Nabi Isa itu ialah anak Allah ataupun Tuhan. Maka dari situ terpecah belahlah Bani Israel dibawa nasib ke mana-mana. Akan tetapi, mereka masih berharap bahawa akan ada lagi Nabi kerana itu telah disebutkan di dalam kitab Taurat. Mereka sering menceritakan pada orang-orang Arab di Yathrib. Namun, Nabi yang disihkan mereka itu rupanya bukan lagi dari kalangan Bani Israel, akan tetapi dari kalangan Bani Ismail, yakni Nabi Muhammad SAW. Dan orang-orang Arab yang di Yathrib itu dengan sembunyi-sembunyi telah pergi menemui Muhammad
dan mempercayai dakwahnya. Maka terjadilah peristiwa Isra' Mi'raj. Sebagai hikmah tertinggi dari Allah, Nabi Muhammad SAW telah Isra' ke Masjid Al-Aqsa dan Mi'raj beliau ke langit. Kemudian secara rasminya dipindahkan kiblat ke Baitul Maqdis. Demikianlah habislah sejarah nubuat Bani Israel. Okey. Kemudian ayat yang ke-8. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. Maksudnya, mudah-mudahan Tuhan kamu akan mengasihani kamu kalau kamu bertaubat. Dan jika kamu kembali menderhaka, maka kami pula akan kembali menyeksa kamu di dunia. Dan kami telah jadikan neraka penjara bagi orang-orang kafir pada hari akhirat. Tafsir bagi ayat ini ialah, firman Allah yang berbunyi, mudah-mudahan Tuhanmu akan merahmati kalian. Ini merupakan ialah kebaikan yang paling agung. Seandainya kalau mereka memintanya dengan jujur, maka mereka akan mendapatnya, meraihnya. Tetapi mereka berpaling dan hidup dengan bermaksiat dan menerobos syariat kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Kemudian firman Allah Ta'ala mengatakan, dan jika kalian kembali. Maksud kat sini ialah, jika kalian itu kembali kepada kefasikan dan perbuatan keji, maka kami akan mengirimkan orang-orang yang kami kehendaki untuk menguasai kalian. Lalu Allah Ta'ala memenuhi janjinya dan Rasulnya Nabi Muhammad SAW serta kaum mukminin berhasil menguasai mereka. Beliau telah mengusir Bani Qainuqa dan Bani Nadir dari Madinah serta telah membunuh Bani Quraizah sebagaimana raja-raja Eropah menindas mereka dan juga mengusir menipu mereka dan bersifat kejam kepada mereka. Seterusnya, firman Allah Ta'ala yang bermaksud, dan kami jadikan Jahannam sebagai penjara bagi orang kafir. Maksud kat sini ialah, kalau hukuman dunia adalah mereka dikuasai dengan orang-orang zalim, direbutnya kebebasan mereka itu, sehingga mereka rasa terseksa, ada yang kena bunuh dan sebagainya, maka azab akhirat adalah dengan penjara dan kurungan di dalam neraka Jahannam. Dan mereka tidak akan keluar darinya untuk orang kafir, orang-orang yang mengingkari syariat Allah dan juga meninggalkan hukum, menyanyiakan kewajipan, malas melaksanakan sunnah serta tenggelam dalam kelazatan dan syahwat. Kemudian kewajipan untuk berharap hanyalah kepada Allah, bukan kepada yang selain daripadanya. Menunggu jalan keluar dari kebaikannya sekalipun lama. Allah Ta'ala terkadang menggabungkan untuk orang kafir antara azab dunia dan azab akhirat. Begitu pula orang fasik dari kalangan kaum mukminin. Maksudnya kat sini ialah, meskipun kita ni mereka ini kenalah sentiasa berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun benda itu lama, meskipun jalan keluar untuk mereka keluar daripada kesengsaraan itu lama, tetapi mereka haruslah tetap berharap hanya kepada Allah, bukan kepada yang selainnya. Kemudian ayat yang ke-9. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. Maksudnya, sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang amat betul agama Islam dan memberikan berita yang menggembirakan orang-orang yang beriman, yang mengerjakan amal-amal soleh, bahawa mereka beroleh pahala yang besar. Tafsir untuk ayat ini adalah, Allah telah mengkabarkan bahawa Al-Quran itu diturunkan kepada Muhammad SAW yang telah dia perjalankan dari Masjidil Haram menuju Aqsa untuk memberi petunjuk dari apa yang terjadi di dalamnya
merupakan bukti, syariat, nasihat untuk menuju ke jalan yang lebih lurus. Jalan yang lebih lurus ini ialah Islam, iaitu jalan kebahagiaan dan kesempurnaan di dunia dan akhirat. Serta firman Allah Ta'ala yang bermaksud dan memberikan khabar gembira untuk orang-orang yang beriman lagi beramal soleh. Maksudnya kat sini, Al-Quran memberikan khabar gembira kepada orang-orang yang beriman kepada Allah, kepada Rasulnya, pertemuan dengannya, janji dan ancamannya, kemudian beramal soleh, baik wajib maupun sunnah. Juga meninggalkan dosa-dosa besar dan maksiat, bahawa untuk mereka pahala yang besar ialah syurga. Dan pahala yang dimaksudkan oleh Allah itu adalah ada dua, yakni pahala di dunia iaitu mendapat nikmat atas hasil usahanya, dan pahala di akhirat ini mendapat syurga. Okey, dan ayat yang terakhir ialah ayat yang ke-10. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. Okey, maksudnya, dan bahawa orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhirat, kami sediakan bagi mereka azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Okey, dan tafsir ayat ini ialah, begitulah imbalan ataupun perumpamaan yang akan diterima orang-orang yang tidak percaya pada hari kiamat, yang mereka menyangka hidup itu hanyalah habis setakat itu saja. Sebab itulah mereka tidak memikirkan untuk beramal untuk masa hadapan, untuk kehidupan selepas kematian mereka. Yang difikirkan mereka hanyalah keenakan, kelazatan, nikmat di dunia sekarang. Dan maka lebih banyaklah perbuatan merugikan mereka daripada menguntungkan. Dan di akhirat, azab pula yang mereka akan terima. Okey, akhir kata, kesimpulan bagi ayat pertama hingga ayat ke-10 ini adalah, pertama, surah ini bertemakan memberi peluang kepada Quraisy agar tidak mengikut jejak Bani Israel, serta memberi peluang terakhir agar Yahudi di Yasrib mengikut dakwah Rasulullah. Okey, kalau kita tengok surah ini, yang pertama sekali, dia menceritakan tentang peristiwa Isra Mi'raj. Kemudian, dia flashback, menceritakan pula tentang kisah Bani Israel dan Nabi Musa. Okey, kemudian, dan akhirnya bagaimana Bani Israel itu menceritakan kepada Arab-Arab di Yasrib untuk tentang Nabi baru, yakni Rasulullah. Dan akhirnya orang Arab ataupun Yahudi Yasrib itu sembunyi-sembunyi mengikut dan juga mengikut dakwah Rasulullah. Yang kedua, menceritakan kisah dan hikmah peristiwa Isra dan Mi'raj serta penurunan wahyu akan perintah menunaikan solat. Yakni daripada ayat inilah kita mengetahui dari mana sirah tentang peristiwa Isra dan Mi'raj ini, dan juga dari mana munculnya perintah menunaikan solat. Dan yang ketiga, ia menceritakan tentang ketinggian kedudukan Rasulullah serta kesombongan dan kesudahan Bani Israel. Okey, kalau kita tengok ada dalam ayat 1 hingga 10 ini, dia menceritakan tentang betapa tingginya kedudukan Rasulullah, betapa istimewanya kedudukan Rasulullah ini. Beliau telah diperjalan ke Allah dari Masjid Al-Haram hingga ke Masjid Al-Aqsa, dan kemudian diangkat, dimi'rajkan menaik ke atas langit demi langit sehinggalah tiba di Sidratul Muntaha. Manakala Nabi Musa juga telah diturunkan wahyu oleh Allah, tetapi baginda hanya menemui Allah, yakni mendapatkan wahyu di lereng gunung Tursina sahaja. Okey. Bahkan dari dalam ayat pertama hingga ke-10 ini telah menceritakan bagaimana betapa sombongnya Bani Israel ini, dan akhirnya bagaimana kesudahan mereka. Dan akhir sekali, mengenai keagungan Al-Quran serta kesan dan balasan bagi orang yang memilih cahaya ataupun kegelapan. Maksudnya ialah mengenai tentang betapa agungnya Al-Quran ni, serta menunjukkan kesan bagi orang yang beriman serta orang yang kufur, fasik dan kafir. Okey, contohnya macam yang ada tafsir tersebut kan, yang kalau orang yang memilih cahaya ini dikurniakan dua pahala oleh Allah, yakni di dunia dan di akhirat. Manakala orang yang di dalam jalan kegelapan ini menerima
azab di akhirat ataupun dan juga di dunia ataupun sekaligus. Okey, wallahu alam. Itu saja daripada saya. Mohon maaf di atas segala salah silap, tersasul kata dan sebagainya. Okey, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.